Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiramil Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnianya, atas limpahan nikmat kesihatan dan juga nikmat kelapangan waktu, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan untuk kita dapat sama-sama mempelajari dan juga mendengarkan sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui para ulama-Nya, yang disampaikan melalui para nabi dan rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan ilmu-ilmu yang kita pelajari dan juga kita dapat memanfaatkannya kepada orang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita dan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dalam membacakan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman ataupun Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu taala, di mana pada 2 minggu yang lalu kita sedang membahaskan tentang keadaan orang-orang mukmin, bagaimana keadaan orang mukmin itu apabila Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka di dalam Al-Quran. Dan kita telah tahu beberapa contoh-contoh ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Haddad. Di antaranya seperti yang baru kita lalu, iaitu tentang daripada surah Al-Mu'minun ayat 57 hingga ke 61, di mana daripada Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa orang-orang yang beriman itu mereka menjaga dirinya kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala beritahu lagi, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka itu gundah gelana kerana mereka takut dan mereka merasa risau akan amalan yang telah mereka kerjakan, takut amalan-amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah melihat ni macam mana Allah Subhanahu wa taala describekan keadaan orang-orang yang beriman. Bermakna in reality sebenarnya keadaan orang yang beriman itu dia hidup dalam keadaan tidak tenang. Tidak tenang kerana apa? Tidak tenang kerana takut amalan-amalan yang telah mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tenang kerana merisaukan bagaimanakah perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tenang bagaimanakah akhir hidupnya nanti. Sama ada dia akan mati husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, na'udzubillah. Tidak tenang kerana memikirkan tentang keadaan dosa-dosanya. Sama ada Allah ampunkan ataupun tidak. Dan dalam masa yang sama juga, dia tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara takut dan juga antara mengharap. Subhanallah. Jadi begitulah keadaan orang-orang yang benar-benar beriman. Baik. Jadi kita lanjutkan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haddad sini. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyifatkan setengah musuhnya, menyifatkan keadaan musuhnya, dia telah mensifatkan mereka dengan tipu daya dan berangan-angan kosong dalam firman-Nya yang berikut. Bila Allah Subhanahu wa taala berlawanan dengan sifat orang-orang yang beriman, apabila Allah Subhanahu wa taala menyifatkan keadaan orang-orang yang tidak takut pada Allah, keadaan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaan orang-orang yang tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, lawan perintah Allah, bagaimanakah sifat mereka?
Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan mereka itu dengan tipu daya dan berangan-angan kosong. Jadi apa yang nak disampaikan oleh Al-Imam Al-Haddad? Kalau kita ni jenis orang yang awal sekali kita dah bahaskan, daripada tajuk awal tu mengharapkan keampunan tanpa amal. Imam Haddad mengatakan orang ini adalah orang yang terpedaya, orang yang angan-angan kosong, orang yang bodoh dan orang yang gila, kata Al-Imam Al-Haddad. Kenapa? Kerana dia mengharapkan keampunan tanpa menyegerakan taubat kepada Allah. Mengharapkan syurga dan juga tanpa beramal. Jadi sama tak keadaan orang-orang seperti itu dengan keadaan musuh-musuh Allah yang tertipu daya dan juga yang berangan kosong. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, nescaya aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari itu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala describekan bagaimana keadaan orang yang ingkar. Orang yang menjadi musuh Allah. Orang yang tidak mau dengar apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Lawan cakap Nabi SAW. Apa Allah kata tentang mereka? Mereka ini berkata, andai kata aku dikembalikan kepada Allah, andai kata aku ni mati, maksudnya gitulah. Andai kata kalau aku ni mati, nescaya aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari itu. Beza kan? Kita nampak tadi sebelum ini orang-orang yang beriman, Allah disekatkan mereka wa qulubuhum wajilah. Hati mereka ni gundah gelana. Yang sekarang ni pula daripada surah Al-Kahfi ayat 36 ini, Allah disekatkan orang ni dia berangan-angan kalau balik nanti, meninggal nanti, pasti akan dapat tempat yang lebih baik. Nampak? Dia punya perbezaan dia. Jadi kita lihat diri kita ni macam mana. Kita lihat keadaan diri kita ni macam mana. Kita ni jenis orang yang selalu memikirkan keadaan amalan kita. Takut nanti bertemu dengan Allah macam mana. Takut nanti kita mati ni mati macam mana kita mati. Apa akan jadi dalam kubur kita risaukan. Ataupun kita ni relax. Tak apa, aku yakin nanti kalau aku mati ni confirm masuk syurga. Subhanallah. Kalau kita terlihat macam mana? Kalau kita ni more tu kepada yakin ni kalau mati ni confirm masuk syurga, overconfident dan sebagainya, bermakna kita bukan jenis orang-orang yang beriman yang Allah describekan dalam Al-Quran tadi. Subhanallah, hati orang beriman tu selalu akan rasa takut. Takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Takut dosa-dosa tak diampunkan. Takut itu, takut ini. Perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat yang ditakut. Soal dunia dia tak takut. Kenapa soal dunia tak takut? Kerana dia tahu, meyakini, iman bahawa Allah SWT telah mengatur segalanya. Hati dia tenang. Bab dunia hatinya tenang. Tapi bab akhirat hatinya gundah gelana. Subhanallah. Maksud dari itu, yakni dari syurga yang Allah telah yakni dari syurga Allah yang telah dikaguminya. Padahal ia sentiasa melupakan semua nikmat Allah Ta'ala yang dikurniakan padanya. Mahbana ia takabur dan membesarkan diri pula atas hamba-hamba Allah yang lebih baik daripadanya. Cubalah perhatikan apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala mengenai peribadi orang ini dengan seorang hambanya yang soleh di dalam firman-Nya yang bermula, dan berikanlah kepada mereka perumpamaan dua orang lelaki. Subhanallah. Apa kata Imam Al-Haddad sini? Orang ni, dia ni mengharapkan syurga Allah, mengharapkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, mengharapkan nikmat-nikmat akhirat, sedangkan dia ini sentiasa melupakan semua nikmat Allah Ta'ala yang telah dikurniakan kepadanya. Al-Imam Haddad mengatakan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maknanya apa melupakan? Dia tidak menghargai nikmat yang Allah telah berikan pada dia. Nikmat iman Allah berikan, dia tak gunakan untuk menakukan amal-amal ketaatan. Nantilah, besok boleh semayang witir lah, malas nak semayang duha lah, ala ni zikir pagi, zikir petang ni besok pun boleh buat apa. Bukannya aku nak mati hari ni. Dia lupakan, dia tidak menghargai nikmat keimanan yang Allah berikan kepada dia. Kemudian yang kedua pula,
Dia tidak menghargai nikmat kesihatan, nikmat kelapangan waktu. Ada kesihatan, ada kelapangan waktu digunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia. Ada suami tidak mahu mentaati suami. Ada ibu bapa tidak mahu mentaati ibu bapa. Ada anak-anak tidak mahu mendidik anak-anak dengan sempurna. Tak kisah. Ni namanya dia melupakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dah lupa pula, ada pula angan-angan kosong nak dapatkan syurga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Malah ia takabbur dan membesarkan diri pula atas hamba-hamba Allah yang lebih baik daripadanya. Dia pula, masa yang sama pula, dia ini sifat takabbur, menyombong diri, berbangga diri. Bangga diri atas siapa? Atas orang yang lebih baik daripada dia. Orang yang lebih baik daripada dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni amalnya tak bagus. Amalnya broken, rongak. Orang yang dia besarkan diri tu, orang itu memang tiap-tiap malam bangun tahajud. Tiap-tiap malam qiyamul lail. Tapi tak bilang orang. Rajin dengan Al-Quran, tapi tak bilang orang. Subhanallah. Jadi dia pula, orang yang sikit amalan ni nak besarkan diri. Nak besarkan diri. Awak tahu tak, saya ni, awak nampak saya macam gini. Saya ni rajin tau semayang sunat rawatib. Saya ni rajin tau, jaga tau semayang witir. Saya ni tu tau. Dia besarkan diri dengan orang yang lebih baik daripada dia. Ini namanya, bahasa kita tak tengok cermin lah. Maksud dia ni, orang kalau dah tahu buat salah, tahu diri ni macam kekurangan ni banyak, jangan nak pergi cakap besar dengan orang-orang lain. Sedar diri sendiri. Baiklah kita tak perlu nak besarkan diri pada orang lain langsung pun. Tak perlu. Allah lebih mengetahui. Apa faedahnya kita besarkan diri? Apa faedahnya kita nak riak? Apa faedahnya kita nak pergi menunjukkan amalan kita depan orang lain? Tak ada faedahnya. Dapat nama, berapa lama nama tu nak kekal kat kita? Kita buat amalan kita riak kerana nak orang tahu kita ni orang baik. Berapa lama orang akan kenal kita sebagai orang baik? Hari ini mungkin dia ingat kita sebagai orang baik. Besok lusa, saja je nak cari mistake kita, dia akan cakap kita ni orang jahat. Subhanallah, berapa lama kita nak nama orang ni berapa lama? Kita yang inginkan nama itu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak Allah kenal kita sebagai hamba-Nya yang benar-benar hamba. Kita cakap kita hamba Allah tu biasa. Tapi Allah cakap kita hamba Allah tu luar biasa. Kita ni cakap, kita ni hamba Allah, kita ni orang yang beriman, kita ni agama Islam, biasa, normal tu. Semua orang boleh ngaku gitu. Yang tak semayang pun boleh ngaku gitu. Maaf katalah. Yang tak puasa, yang tak pergi, yang tak keluarkan zakat, pun boleh mengaku gitu juga. Kita ni hamba Allah, kita ni orang beriman, kita ni orang agama Islam. Normal lah. Itu macam dialog je orang baca. Tapi kalau Allah cakap, Allah yang ngaku, Allah yang kata kita ni hamba Allah, maka itu satu perkara luar biasa. Sampai perkataan hamba dalam Al-Quran itu Allah hanya gunakan untuk baginda Nabi SAW. Nabi sahaja, Nabi SAW sahaja yang mendapatkan title macam gitu. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Allah benar-benar ngaku bahawa baginda Nabi SAW itu adalah real hamba Allah. Bukan kita ngaku-ngaku saja. Jadi kalau kita nak tahu kita ni hamba Allah, bagaimana kita dengan Allah? Bagaimana kita punya selalu ingat kepada Allah? Adakah kita cuma ingat Allah tu waktu kita semayang saja? Adakah kita cuma ingat Allah tu waktu nak makan, baca doa makan? Apakah sekadar itu saja iman kita? Jadi itu balik pada tanda diri kita. Kita pula yang dah macam gitu sifat kita, kita nak bangga pula dengan orang yang memang lebih baik jauh daripada kita. Soal waraknya, soal solehnya, soal ketaatannya, semayang awal waktunya, jaga ibadat-ibadat sunatnya, jaga hubungan dengan suaminya, jaga hubungan dengan ibu bapanya. Kita pula lagi nak tunjuk baik dengan orang-orang yang macam gini. Umpamalah kita lagi rasa kita ni lagi baik daripada Imam Al-Haddad. Kita rasa kita ni lagi baik daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita rasa kita lebih baik daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini orang-orang yang telah lalu. Memanglah Ustaz, apa buktinya Ustaz?
Apa buktinya mereka ni semua ahli syurga? Apa buktinya mereka ni semua orang-orang baik? Kitab yang terpegang ni, kitab siapa? Kitab Al-Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad tu dah wafat dah berapa beratusan tahun yang lalu. Tapi namanya harum tak sampai sekarang? Sampai sekarang kita masih kenal siapa tu Al-Imam Al-Haddad. Sampai sekarang kita masih dengar nama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sampai sekarang kita masih dengar nama Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Malik. Subhanallah. Jadi kita masih dengar ni nak tunjukkan bagaimana Allah kekalkan nama mereka seolah-olah mereka tu masih ada dengan kita sekarang. Seolah-olah mereka masih lagi menyampaikan nasihat-nasihat mereka. Itu sudah cukup tanda bagaimana Allah SWT menerima mereka. Kita pula ni tak macam amal tak macam mereka, rasa kita ni lebih baik daripada mereka. Salahkan Imam Syafi'i, salahkan Imam Hanbali, salahkan Imam Al-Haddad, Imam Ghazali ni salah, Imam Ghazali tu ni, itu. Kita siapa nak pergi hukum mereka? Amalan kita macam Imam Ghazali ke? Jauh, laut naik dengan bumi. Subhanallah. Jadi kita pula, ni yang Imam Al-Haddad ni tegur kita ni semua. Lepas tu, kenalah dengan tajuk yang kita baca di kitab ni. Nasihat agama. Nasihat-nasihat sebagai orang yang seagama. Subhanallah. Cubalah perhatikan apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala mengenai peribadi orang ini dengan seorang hambanya yang soleh di dalam firman-Nya yang bermula, dan berikanlah kepada mereka perumpamaan dua orang lelaki. Surah apa ni? Surah Al-Kahfi ayat 32 dan seterusnya. Kemudian Allah SWT berfirman lagi tentang yang lain dari musuh-musuh yang terpedaya. La'utayanna malan wa walada. Sesungguhnya aku akan diberikan kekayaan dan anak pinak. Surah Maryam ayat ke-77. Yang ini di akhirat kelak, akan tetapi Allah SWT telah mendustakan mereka dan berjanji akan menurunkan azab sengsara ke atas mereka. Orang ni sudahlah terpedaya dengan nikmat Allah. Sudahlah tidak mahu mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dia tak nak syukur pada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia pula boleh kata, nanti aku balik akhirat. Nanti bila aku mati nanti. Nanti bila aku dibangkitkan daripada kubur, maka pasti aku akan diperlihatkan. Pasti aku akan diberikan harta kekayaan akhirat dan juga anak-anak aku. Ini betul lah kata Al-Imam Al-Haddad, ni namanya orang yang berangan-angan kosong. Ni namanya orang-orang yang berangan-angan kosong. Amal tak, istighfar tak, sedekah tak, itu tak, ini tak. Tapi berangan-berangan kosong buat macam gini. Aku nanti akan diberikan harta-harta dan juga anak-anak aku nanti di akhirat. Subhanallah. Padahal Allah SWT dah janjikan bahawa orang-orang macam gini, orang-orang yang mendustakan apa-apa yang telah Allah beritahu, orang itu dijanjikan dengan Allah oleh azab. Allah janjikan mereka dengan azab. Tapi mereka ni tak sedar. Subhanallah. Ini namanya orang yang terpedaya dengan nikmat dunia. Dah sampai to the stages whereby dia ni merasa apa yang dia sedang buat ini perkara yang baik. Alah ustaz, walaupun saya ni tak puasa, tapi saya rajin kasih makan orang puasa. Nampak? Yang dia nampak tu kasih orang makan puasa. Yang dia tak nampak tu dosa besar yang sedang buat. Dalam masuk hadis, orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja pada satu hari, maka andai kata dia qada seluruh umur hidup dia, atau seluruh tahun qada balik puasa untuk menebus dosanya itu, maka tak tertebus. Ini Allah beritahu ni Nabi beritahu bagaimana bahayanya, musibahnya, dosanya orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Yang dia pula tak pandang tu, dia pandang yang dia dah buat sedekah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini benar sangat menunjukkan bagaimana hati dia hayal dengan keadaan dunianya itu sampai menutup perkara yang hak, sampai mengkaburi benda yang sepatutnya dia tidak boleh kabur. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi tentang yang lain. Wala in ruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan. Surah Al-Fussilat, surah Fussilat ayat ke-50.
Allah kata, orang-orang yang berangan ni, orang-orang yang musuh-musuh Allah ni, bagaimana Allah describekan lagi bagaimana mereka punya berangan-rangan kosong bila dah mati nanti. Dia tak ada fikir nanti mati, nanti jumpa mungkar nakir macam mana. Bagaimana amalan aku dapat membantu aku tak bila aku dalam kubur. Aku punya Quran ni dapat cahayakan aku tak dalam kubur. Aku punya amalan ni boleh tak bantu aku, teman aku dalam kubur. Maka mungkar nakir datang aku ni, dia akan seksa aku ke dia akan bertanya dengan aku dengan cara yang baik. Hempetan kubur aku ni macam mana? Dia tak fikir itu semua. Dia fikir apa? Allah kata dalam Quran, sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan. Syok sendiri ni orang. Siapa ni? Orang-orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang berpaling daripada perintah-perintah Allah, yang menjadi musuh-musuh Allah, tak menghargai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Lupakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Gunakan nikmat itu untuk lawan Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Jadi orang-orang macam gini pula boleh pula ada hati, nanti kalau aku mati, aku mesti akan dapat tempat yang baik di sisi Allah. Tak ke kalau bahasa orang kita sekarang syok sendiri. Nah, syok sendiri ni, apa syok sendiri? Ni terang punya syok sendiri. Real punya syok sendiri. Amal tak, syukur tak, itu tak, ini tak, berangan pula nak syurga Firdaus. Satu syurga dengan Imam Al-Haddad, satu syurga dengan Habib Noh. Berangan. Bukan saya kata salah untuk berangan seperti itu, tapi buktikan dengan amalan. Buktikan dengan paling basic takwa kita. Allah perintahkan buat, Allah larang tinggalkan. Lagi-lagi kita sekarang ni tahun baru ni, azam kita tahun baru ni 1442 Hijriah ni untuk jadi orang Islam yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang mata kita jaga daripada maksiat, mulut kita menjaga daripada maksiat, telinga kita jaga daripada maksiat, kaki tangan kita jaga daripada maksiat. Walaupun amalan kita kurang, tapi kalau kita ni orang yang menjaga diri kita daripada maksiat, maka itu sangat-sangat baik. Sangat-sangat berharga. Kerana kita dapat pimpinan Allah. Subhanallah. Apa kata Al-Imam Al-Haddad? Perhatikanlah. Moga-moga Allah merahmati anda. Bagaimana Allah telah mensifatkan para kekasih dan para awliya-Nya di satu pihak dengan orang-orang yang dibenci dan dimusuhinya di pihak yang lain. Kemana anda mengikut, di situlah anda akan digolongkan. Siapa yang mengikut satu kaum, maka ia terhitung salah seorang dari mereka. Demikianlah maksud sebuah hadis. Al-Imam Haddad dah bentangkan kita dua golongan manusia. Dua golongan manusia. Golongan yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan para kekasih dan awliya-Nya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan para nabi-Nya. Allah kata mereka itu orang-orang yang takut kepada Allah. Orang yang gundah gelana hati mereka. Orang yang risau. Orang yang takut. Orang yang mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bersedekah. Subhanallah. Orang yang bersegera untuk melakukan ketaatan. Bersegera untuk melakukan kebaikan. Berlomba-lomba. Dalam masa yang sama juga hati mereka itu khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharapkan rahmat Allah, takut kepada azab Allah. Subhanallah. Macam nampak bagaimana Allah describekan keadaan orang-orang yang beriman. Kemudian Imam Haddad mengatakan dan di satu pihak dan dengan orang-orang yang dibenci dan dimusuhinya di pihak yang lain. Bagaimana Allah describekan orang-orang yang ahli maksiat macam mana? Penuh dengan angan-angan. Dia sepatutnya terbalik. Orang awliya Allah, orang-orang kasih Allah, mereka itu lebih layak untuk berangan. Kalau kita masih ingat waktu yang beberapa pelajaran minggu-minggu yang lalu, orang-orang yang soleh ini, mereka ni sampai kepada keadaan amal ni dah tak ada benda yang lagi nak tambah. Kalau anda kata mereka besok mati, dah diberitahu besok akan mati, maka mereka punya keadaan macam gitu juga. Kerana apa? Dah tak ada time lagi, tak ada apa lagi mereka boleh tambah. Sama juga. Kerana mereka itu selalu dalam keadaan siap sedia. Orang-orang yang macam gini yang layak untuk berangan-rangan. Ni orang yang maksiat pula berangan, tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ni nasihat ni saya benar-benar rasa nasihat ni kena pada diri saya.
yang berkata dan amnya pada semua yang mendengar. Bagaimana Allah SWT describekan keadaan kita ni yang maksiat, yang duk berangan ni, duk berangan. Nanti kalau aku masuk syurga ni, aku nak macam gini lah. Duk berangan macam gitu, tapi diri kita penuh dengan maksiat. Kurang amal kita, lambat nak bersedekah, susah nak sembahyang. Lambat nak tolong orang ni susah, macam-macam tanya tu, tanya ni. Subhanallah, kita tahu kelemahan diri kita. Jadi, sempena dengan tahun baru ni, kita berazamlah. Azam dengan seikhlas hati. Azam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Azam apa? Azam tahun ini aku benar-benar nak berubah. Sudahlah, mana yang dah lalu tu aku bertaubat, harapkan keampunan Allah yang sebenar-benarnya. Benar-benar mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mendatang ini aku akan merubahkan diri aku. Kita kena ingatkan diri kita sendiri. Kalau kita ada iman, kita ada nafsu, kita ada diri kita ni, ingatkan diri kita. Ingatkan diri kita sebelum tidur tu, ya Allah, besok ni aku bangun, aku nak benar-benar menjadi hamba yang taat kepadamu. Hamba nak cuba menjaga diri hamba daripada segala macam maksiat. Kita kalau ada niat macam gitu, insya-Allah Allah pasti akan bantu kita. Pasti insya-Allah besok pagi, besok petang, besok malam Allah akan bantu kita. Nak buat maksiat je ada macam something, ada barrier. Tak jadi nak buat maksiat. Pasal Allah selamatkan. Kerana Allah tahu niat kita tu benar-benar ikhlas. Subhanallah. Jadi kita azamlah. Azam supaya Allah SWT menjadikan kita insan yang lebih baik. Baik. Kemudian Imam Hadad kata, kemana anda mengikut, di situlah anda akan digolongkan. Kita nak ikut siapa? Kita nak ikut orang-orang yang Allah sayang, orang-orang yang para kekasih Allah, orang-orang soleh, orang-orang wali-wali Allah, maka kita ikut jejak langkah mereka. Bukan nak kena buat exactly apa yang mereka buat, tak. Tapi kita buat minimum. Minimum sekali jaga diri daripada melakukan maksiat. Itu minimum sekali. Minimum jaga diri semampu kita. Yang wajib buat, yang haram tinggalkan dan jaga sebenar-benarnya. Jaga sebenar-benarnya diri kita daripada melakukan maksiat. Elakkan semampu mungkin. Elakkan semampu mungkin. Kemudian masa yang ada, penuhkan dengan ketaatan pada Allah. Semayang penat baca Quran, Quran penat baca zikir, zikir penat baca selawat, selawat penat hubung silaturahim. Telefon saudara mara, tapi telefon saudara mara tu janganlah mencici-cici sangat. Tanya khabar, bagaimana keadaan keluarga, anak-anak, semua okeylah. Tapi jangan cakap kata, ini kemarin aku dengar, betul ke aku dengar abang kau ni? Lah pula. Itu dah masuk bab mengumpat. Kalau dah kata, saya dengar abang awak ni sakit betul, itu tak apa. Kalau kita dengar abang awak ni kena buang kerja, dengar ni pergi Batam, kahwin kat orang kat Batam, ini semua buat apa? Apa faedah kita dah buat macam gitu? Subhanallah. Imam Hadad mengatakan, kemana anda mengikut, di situlah anda digolongkan. Kalau siapa yang mengikut sebuah kaum, maka ia terhitung salah seorang dari mereka. Demikianlah maksud sebuah hadis. Man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Subhanallah, kita besok dibangunkan bersama dengan orang-orang soleh. Kita bangun saja, di kanan kita ada Imam Al-Haddad. Di kiri kita je ada Imam Al-Habib Abdullah. Ada Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Orang-orang wali-wali Allah ni. Kalau kita bangun, kita dikumpulkan di padang mahsyar, keliling kita ni orang-orang soleh, maka insya-Allah kita tergolong orang-orang yang baik. InsyaAllah harapan cerah lah lepas tu. Hore-hore lah bahasa kita. Tapi kalau kita bangun, sebelah penyanyi A, kiri penyanyi B, depan pula kaki kocok. Ni. Belakang pula ini owner of casino. Agak-agak harapan cerah ke harapan kecundang bahasa. Harapan kecundang. Jadi kita tahu, barang siapa yang mengikut sebuah kaum, fahuwa minhum. Maka dia itu daripada golongan mereka. Kalau kita bangun dengan golongan yang sebelah kanan kita sedang pegang gitar. Agak-agak kalau tengah pegang gitar tu, harapan tu bagaimana tu? Subhanallah, kita tahu diri kita macam mana. Jadi kita pilih. Kita pilihlah jalan orang-orang yang soleh. Bagaimana mereka menghabiskan hidup mereka dengan zikir, dengan amalan soleh, bantu orang, memikirkan apa yang diperlukan oleh umat Islam. Ibadat memang kita ibadat, tapi jangan lupakan orang lain. Jangan lupakan saudara mara kita yang memerlukan bantuan. Jangan lupakan orang-orang lain. Subhanallah.
Kemudian kata Al-Imam Haddad, kini telah jelaslah kedudukan para malaikat Allah, para anbiya-Nya dan para hamba-Nya yang salihin. Bahawasanya mereka semua sentiasa melazimkan diri membuat amal soleh dan menjauhi perbuatan jahat dan dosa. Mereka sentiasa khawatir dan gementar terhadap Allah Ta'ala. Manakala musuh-musuh Allah pula sentiasa bersikap sebaliknya. Sentiasa bergelimang dengan dosa dan berendam dengan maksiat. Mereka sering menjauhi perbuatan baik dengan bersikap keliru dan menipu diri. Mereka merasa aman dari tipu daya Allah Ta'ala serta berangan-angan kosong terhadapnya. Kata Imam Haddad, sekarang ni dah jelas pada kita. Bagaimana sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah sayang, orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka itu, Nabi Imam Haddad mengatakan, mereka itu sentiasa melazimkan diri membuat amal soleh. Apa saja opportunity, peluang untuk dia boleh buat amal, dia akan buat. Minta derma, masjid minta derma, minta itu bantuan, cepat dia kasih. Tak dia kata, nantilah, besok pun boleh derma apa. Dia orang yang nak segera. Segera nak melakukan ketaatan. Kemudian dan dia masa yang sama juga dia menjauhi perbuatan jahat dan dosa. Jauh diri daripada menzalimi orang, jauh diri daripada cakap bohong, mengumpat, merasa riak dan sebagainya. Dia jauhkan diri semampu mungkin. Tahan mata daripada memandang yang tak halal. Menahan mulut daripada bercakap yang tidak halal. Menahan telinga daripada mendengar yang tidak halal. Benda-benda yang maksiat. On top of that, di samping itu, mereka sentiasa khawatir dan gementar terhadap Allah Ta'ala. Khawatir dan gementar ni pasal takut amalan-amalan mereka tak diterima. Sifat ni sifat orang-orang beriman. Manakala musuh-musuh Allah pula sentiasa bersikap sebaliknya. Opposite, totally opposite. Sentiasa bergelimang dengan dosa. Dah selalu buat dosa, tak kisah. Tak apalah. Alah. Di mereka ini ala ni, kalau kita ala sekali ala tiba-tiba malaikat maut datang macam mana? Nak cakap ala dengan malaikat maut. Ala malaikat, besok boleh lah malaikat, aku belum buat semayang waktu ni, belum qada habis lah waktu muda-mudi dulu. Malaikat kata kau punya ala ni kau simpan sudah, sekarang juga mau balik. Kita nak jawab apa ketika itu? Subhanallah. Mereka sering menjauhi perbuatan baik dengan bersikap keliru dan menipu diri. Kasih alasan macam-macam alasan untuk membela diri sendiri. Dah buat salah, dah buat maksiat, masih lagi nak menipu diri sendiri. Kata-kata apalah, ini okeylah, ini pun bolehlah. Subhanallah. Macam-macam alasan untuk buatkan diri tu okey. Aku ni tak semayang lah. Tak apa. Allah tu kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini namanya tertipu dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan samping itu juga mereka berangan-angan kosong terhadapnya. Angan-angan kosong ni macam tadilah. Nanti aku balik, nanti aku mati, nanti aku dapat masuk syurga, dapat balasan yang baik, kitab tangan kanan, titian siratal mustaqim tu macam petir yang menyambar, sekejap je dah sampai syurga. Ini angan-angan kosong. Walhal dia tahu diri itu macam mana maksiat. Tapi on top of that masih lagi nak berangan kosong juga. Pasal hati, balik pada hati ni. Pilihlah untuk dirimu pergaulan pihak yang baik dan ikutilah jejak langkah mereka dalam sifat dan amalan. Nescaya anda akan tergolong salah seorang dari mereka insya-Allah. Imam Haddad mengatakan, pilihlah untuk dirimu pergaulan yang pihak yang baik. Bermakna ikutlah golongan yang golongan orang-orang yang menjadi kekasih Allah, menjadi orang-orang yang disayang oleh Allah, para awliya Allah. Ikut jejak langkah mereka, apa yang mereka sering buat. Bagaimana Al-Imam Al-Haddad menghabiskan waktu siangnya. Bagaimana ketekunan orang-orang soleh dahulu, walaupun mereka sudah berumur, ketekunan mereka untuk belajar agama. Orang-orang soleh dahulu, mereka menjadikan belajar agama ni time untuk mereka rehat. Bila belajar agama je mereka akan relax. Pasal apa? Duk mendengar ni. Tak payah buat tenaga, tak payah ni, tak payah tu. Tapi kalau nak menulis, tapi masa yang sama, pahala dapat. Subhanallah. Mereka merasakan the only time untuk rehat tu bila belajar agama. Subhanallah. Kita pula terbalik. The only time kita rehat bila tak belajar agama.
Belajar, alamak, ustaz ada kelas juga. Ini tahun baru pun ustaz ada kelas. Ustaz ni, kita fikir macam gitu. Subhanallah, orang-orang salih dahulu mereka mengejarkan majlis ilmu kerana pada mereka majlis ilmu tak majlis yang boleh memberikan rehat sekejap sebentar. Subhanallah. Jadi kita ikutlah sifat-sifat mereka, nescaya kita digolongkan salah seorang daripada mereka, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu taala memberikan kepada kita taufik dan hidayat sehingga kita dapat mengikut jejak langkah para ulama-ulama terdahulu, para orang-orang soleh, para aulia dan salihin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana takwa mereka, bagaimana warak mereka, bagaimana amal dan ilmu mereka. Subhanallah. Semoga Allah SWT pimpin kita sehingga kita dapat digolongkan seperti mereka. Dengan yang didahului dengan meninggalkan segala maksiat semampu kita, insya-Allah. Kita tutup surah Wal-Asri dan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.